Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah. Saya Suryani Using. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah kerja yang bertajuk Penilaian Formatif Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu sebagai Bahasa Asing di Thailand. Pengenalan bahasa Melayu telah diajarkan di selatan Thailand sejak lama dahulu. Pada tahun 1947, masyarakat Melayu di selatan. Perkembangan pengajaran bahasa Melayu di selatan Thailand tidak terlepas daripada situasi politik di Thailand. Kerajaan pernah membenarkan pengajaran bahasa Melayu di sekolah-sekolah. Kerajaan dengan membawa masuk guru-guru Melayu dari pada Singapura dan Malaysia. Sekarang keadaan ini menyebabkan guru-guru bahasa Melayu terpaksa mengajarkan bahasa Melayu di rumah masing-masing. Pengajaran bahasa Melayu masih tetap dilaksanakan di pondok dan di sekolah agama pada zaman sekarang. Seterusnya, penyataan masalah. Pengikut sejarah pendidikan bahasa Melayu di Thailand sudah diajar sejak peringkat sekolah rendah hingga universiti. Seterusnya, adjektif kajian. Satu, untuk mengenal pasti penilaian pakar dan pensyarah terhadap aspek kesesuaian bahan pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dan dibangunan dalam fasa reka bentuk dan pembangunan. Dua, untuk mengenalkan pasti penilaian pelajar terhadap bahan pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu yang digunakan dalam fasa reka bentuk dan pembangunan. Yang ketiga, untuk mengenal pasti penilaian pensyarah dan pelajar dalam fasa kajian kebolehaksanaan rintis atau fasa. Keempat, untuk mengenal pasti penilaian dan pandangan pelajar terhadap bahan yang dibangunkan dalam fasa kajian lapangan. Seterusnya, kepentingan kajian. Satu, pembangunan bahan ini memberi peluang kepada pelajar mengalami proses pengajaran bahasa secara pembelajaran untuk mementingkan konsep struktur melalui aktiviti. Dua, pembangunan bahan ini dapat membantu para tenaga pengajar untuk mengajar mata pelajaran bahasa Melayu dengan lebih berkesan. Tiga, pembangunan bahasa PDP ini merupakan satu inovasi baru dalam pendidikan bahasa Melayu di Thailand. Seterusnya, metodologi. Model ini digunakan kerana reka bentuk ini bersifat pragmatik dan menyediakan peluang kepada pelajar untuk menguji dan memberi pandangan kepada perkara bentuk bahan dalam menyiapkan bahan PDP bahasa yang berkualiti. Kajian ini, reka bentuk ini melibatkan 3 fasa, iaitu 1. Fasa analisis keperluan, 2. Fasa reka bentuk dan pembangunan, dan 3. Fasa pelaksanaan dan penilaian. Seterusnya, responden kajian. Fasa penilaian formatif dalam kajian ini melibatkan fasa 2 dan 3 sahaja. Responden yang terlibat dalam fasa 2 iaitu pakar bidang pensyarah dan pelajar. Manakala dalam fasa 3 hanya pensyarah dan pelajar sahaja dilibatkan. Seterusnya, cara pengumpulan data. Dalam penilaian kajian rintis dan kajian sebenar pula, pengkaji menghantar surat lantikan dan meminta kebenaran daripada pihak universiti untuk menentukan tarikh bagi menjalankan kajian. Cara penganalisisan data. Penilaian bakal dianalisis berdasarkan 2 cara, iaitu 1. Sekundar, 2. Padangan dan cadangan. Penilaian sekundar dikira pengikuti Likert. Ada 5 tahap, iaitu 1. 5 sebagai sangat baik, 2. 4 sebagai baik, 3 sebagai sederhana, 4 2 sebagai lemah, dan 5 1 sebagai sangat lemah. Seterusnya, dapatan kajian. Dapatan kajian akan dibincangkan bagi menjawab objektif-objektif kajian yang ditetapkan. Bahagian ini akan mengemukakan komen responden pelajar terhadap bahan PDP daripada aspek warna, bahan, aktiviti dan aras
kesukaran. Warna iaitu warna memainkan peranan yang penting dalam proses pembelajaran. Dua bahan iaitu dapatan kajian mendapati bahan-bahan ini. Tiga aktiviti iaitu bahan PDP ini mengandungi aktiviti dan berbagai seperti bermain bahasa, aktiviti mendengar, aktiviti komunikasi, aktiviti membaca dan aktiviti menulis. Yang empat, aras kesukaran menurut responden pelajar. Isi kandungan bahan PDP ini dibangunkan berdasarkan aras kesukaran yang sesuai dengan kemampuan pelajar. Seterusnya, cadangan. Pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua dengan perbantukan bahan PDP yang menarik merupakan satu inovasi dalam pendidikan, khususnya dalam proses PDP bahasa Melayu di selatan Thailand. Seterusnya, menuntut dan kesimpulan. Bahan pengajaran merupakan satu faktor bagi proses pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan. Oleh sebabnya itu, berdasarkan dapatan kajian di atas jelas bahawa pembangunan sesuatu bahan PDP perlulah mengambil kira semua pandangan pihak yang berkepentingan agar bahan yang dihasil nanti mempunyai kualiti dari aspek kandungan bahan pengajaran dan pedagogi. Terima kasih.